Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, semalam ada satu ulasan yang saya tertarik. Ada orang yang coba menuduh Datuk Sri Anwar Ibrahim, kononnya adalah orang yang anti kepada Mahakaya. Adakah itu benar? Pada pendapat saya itu adalah satu pembohongan dan tidak benar sama sekali. Ini karena untuk pengetahuan Anda semua, Datuk Sri Anwar Ibrahim mempunyai teman perapat kaya raya yang banyak, yang ramai sekali. Anwar Ibrahim tidak anti Mahakaya. Bahkan Datuk Sri Anwar Ibrahim sebenarnya masih membantu orang-orang yang mahakaya itu untuk mengekalkan kekayaan dan menikmati kekayaan yang ada di Malaysia ini. Cuma yang menjadikan ianya kelihatan anti Mahakaya adalah kerana digunakan oleh orang-orang politikus yang sengaja memainkan sentimen itu. Kalau dipikir-fikirkan, belum tentu siapakah sebenarnya yang anti Mahakaya. Adakah orang yang menuduh itu ataupun Anwar Ibrahim? Saya pikir bukan Anwar Ibrahim yang anti Mahakaya. Lihat sajalah, orang-orang yang kaya di Malaysia ini tidak membenci Anwar Ibrahim tetapi menyukai Anwar Ibrahim. Banyak buktinya, banyak buktinya. Hari ini akhirnya Anwar Ibrahim yang kita sayangi, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, akhirnya tampil memberikan jawapan kepada dakwaan bohong yang mengatakan bahwa Anwar Ibrahim adalah anti Mahakaya. Ini tampil Anwar Ibrahim memberi jawapan padu, menyekolahkan orang yang tak habis-habis menabur pembohongan, menabur kebencian kepada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim jawab, "Saya bukan anti Mahakaya," kata Anwar. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mempertahankan ungkapan Mahakaya yang disebutnya dalam Belanjawan 2024 pada Jumaat lepas dengan mengatakan dia bukan bersikap anti terhadap golongan itu. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah Melayu mengatakan bahawa makan lada terasa pedasnya, tak makan lada janganlah rasa pedasnya. Orang-orang yang bising-bising tentang anti Mahakaya tersebut, jangan-jangan mereka itulah yang sebenarnya dalam diam Mahakaya. Dalam diam mau jadi Mahakaya. Dalam diam terkena tempias pedas ladanya. Tak tahulah kalau benar mereka terasa pedasnya apa dan mukalah macam begitulah ceritanya. Sebaliknya, Anwar Ibrahim menegaskan, kerajaan hanya berhasrat mengurangkan subsidi untuk 10% golongan kaya di Malaysia kerana mereka tidak memerlukan sedekah untuk terus hidup. Ini amat kita sokong. Mengapa anda cuba mempertahankan perkara yang orang kata menegakkan benang yang basah? Anwar Ibrahim tidak mahu menyusahkan orang kaya. Tetapi orang-orang yang maha kaya, anda perlu faham, maha kaya ini ialah dah terlampau kaya. Mereka ini tidak perlu sedekah untuk terus hidup. Banding dengan diri kita yang kebanyakan ini, yang adalah sukar hidup, kais pagi makan besok, kais besok makan minggu depan. Macam itulah. Makan pun tak tentu lagi. Dah ada makanan rahmah pun tak mampu lagi. Inilah yang mahu dibantu oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim. Yang aku hairan, rakyat yang di luar sana, merhain yang di luar sini, yang bukan mahakaya, yang bukan kaya, bising-bising pula nak menentang Anwar Ibrahim dengan keputusan tersebut. Anda harus sinyal gembira. Kita yang kebanyakan biasa-biasa, orang kebanyakan ini sepatutnya gembira dengan tindakan Anwar Ibrahim. Tapi anda pula terikut-ikut dengan politikus-politikus. Tindakan ide-ide, gagasan-gagasan politikus-politikus yang mana cuba menegakkan benang yang basah, cuba mengatakan bahawa Anwar anti kaya dan sebagainya, anti kaya dan sebagainya. Yang anda yang bukan mahakaya, yang bukan kaya tu, kenapa pula anda tiba-tiba mahu menyokong? Apa pula kena mengena dengan anda? Anda patut gembira kerana
dengan mengurangkan subsidi untuk 10% golongan kaya itu, subsidi itu boleh disalurkan kepada kita. Subsidi itu boleh disalurkan kepada Anda. Untuk apa? Untuk kegunaan anak-anak Anda, untuk kegunaan kita semua rakyat biasa. Bukankah itu sesuatu yang baik? Tentang harta kekayaan orang kaya itu, apa urusan Anda dengan mereka? Lagi pula uang mereka tuh kalau 10%, kalau hanya tentang cukai yang 2-3 ribu saja, itu celah gigi mereka sajalah. Jadi apa urusan Anda nak bantu-bantu politikus nak mengenakan Anwar Ibrahim? Cukuplah. Anda tuh harusnya gembira dengan keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Kata Anwar Ibrahim, bukan soal anti mahakaya, bukan minta cukai tambahan daripada mereka. Maksud ialah subsidi itu tidak pada golongan mahakaya. Itu saja, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Macam tabung haji, kita bagi subsidi kepada rakyat. Tapi kalau pendapatan dia 100,000 sebulan ke atas, subsidi itu tak patut diberi kepada dia. Itu maksud saya, katanya di Dewan Rakyat pagi ini. Anda dah faham? Cuba fahami. Tabung haji ada subsidi. Subsidinya untuk naik umrah dan sebagainya. Tapi kalau orang itu dah mempunyai pendapatan 100,000 sebulan, nak buat apa lagi subsidi nak menunaikan umrah? Fikirkanlah. Buat apa lagi? Subsidi itu patut diberi kepada orang lain. Itu yang Anda harus paham. Tapi Anda ni kan kadang-kadang bingung jugalah. Anda ikut-ikutlah pula politikus punya kecaman, ide, gagasan dan sebagainya. Tak apa. Anda lupakan dulu politikus itu. Fahami dulu yang dimaksudkan oleh Anwar Ibrahim itu. Anwar Ibrahim daripada Pakatan Harapan Tambun berkata demikian semasa sesi soal jawab Perdana Menteri di Parlimen, di mana dia menjawab soalan Rosul Wahid, Perikatan Nasional Hulu Terengganu berhubung isu harga telur dan ayam. Semalam, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, Rosul dan beberapa ahli Parlimen Perikatan Nasional lain menemplak ungkapan mahakaya yang disebut Perdana Menteri dalam ucapan belanjawan baru-baru ini. Hamzah dan Rosul berkata, penggunaan naratif mahakaya memberi tanggapan terhadap golongan kaya, memberi tanggapan negatif terhadap golongan kaya di negara ini, kata beliau. Oleh sebab itu, ada seorang yang cuba memberikan komen begini, ditulis oleh Pionex Choko daripada Malaysia Kini di ruangan komen. Beliau kata begini, cuba bagi tahu negara mana dalam negara dunia ini yang tetapkan sebagian rakyat mereka tidak boleh beli barang pada harga bersubsidi kerana mereka golongan berada. Jadi cukai minimum berpuluh ribu yang mereka bayar tu, apa yang mereka dapat dari kerajaan? Dalam bentuk apa? Tak dapat apa. Sepatutnya semua warga negara layak membeli apa-apa pun barang pada harga subsidi, termasuk juga golongan kaya kerana mereka menyumbang cukai yang tinggi kepada kerajaan. Yang tidak sepatutnya layak membeli barang pada harga subsidi, contohnya RON 95, ialah yang bukan warga negara. Contohnya, pekerja-pekerja asing. Duit mereka 98% dihantar pulang ke negara masing-masing. Sepatutnya kerajaan perlu memaksa mereka berbelanja di sini dan memaksa mereka membeli barangan, contohnya minyak masak, beras yang bukan berharga subsidi. Subsidi hanya untuk rakyat Malaysia. Barulah mereka sedar yang mereka perlu juga berbelanja di sini pada harga tinggi dan secara tak langsung membantu ekonomi Malaysia. Sasaran kepada golongan kaya untuk tidak diberi subsidi sedangkan mereka menyumbang cukai yang amat tinggi adalah salah, kala beliau. Mereka ini akhirnya akan pindah atau migrate dengan perniagaan-perniagaan mereka ke negara luar di mana mereka will get back something in return daripada government di negara itu, daripada cukai yang dibayar. Yang akan rugi ialah negara Malaysia, kata beliau. Apa pendapat anda tentang komen daripada Pionex Choko ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.